Assalamualaikum dan selamat sejahtera Encik Kamarul. Salam. Okey, jadi Encik Kamarul ingat tak ni sesi yang keberapa? Yang kelima lah. Sesi kelima lah, betul lah tu, sesi kelima atau sesi penamatan lah. Okey, jadi sebelum tu saya nak tanya, Encik Kamarul tadi datang ke sini naik kereta ke motor? Saya naik kereta. Naik kereta lah. Okey. Dah makan sebelum ke sini tadi? Dah tadi. Saya ada makan kat rumah. Oh, makan kat rumah lah. So, dah semangat lah untuk kongsikan dengan saya lah. Okey. Okey, jadi macam biasa, sesi kelima atau sesi yang terakhir kita lah. Jadi, setiap sesi macam Encik Kamarul perlu, yang selalu saya beritahu dalam sesi lah, beberapa perkara yang perlu diingatkan. Ingat tak apa perkara yang saya beritahu setiap sesi? Saya mesti cakap pasal apa? Pasal yang apa yang saya kongsikan takkan sampai ke pengetahuan pihak luar. Betul lah yang Encik betul lah macam Encik Kamarul cakapkan tadi. Setiap sesi mesti di awal sesi saya akan ingatkan lah. Macam betul Encik Kamarul kongsikan tadi, ada beberapa perkara yang selalu saya ingatkan. Jadi sesi kita pada kali ini iaitu sesi kelima akan ambil masa dalam 30 hingga 40 minit. Okey, dan yang kedua ialah peranan saya sebagai kaunselor dan peranan Encik Kamarul sebagai klien. Jadi saya sebagai kaunselor bertanggungjawab untuk mendengar, memahami dan membantu Encik Kamarul dalam segala apa yang Encik Kamarul kongsikanlah dengan saya. Dan Encik Kamarul juga sebagai klien juga ada peranan dia, ada tanggungjawab dia, iaitu Encik Kamarul bertanggungjawab untuk berkongsi dengan jujur lah segala yang Encik Kamarul nak kongsikan. Jadi Encik Kamarul jangan rasa segan untuk kongsikan. Boleh kongsikan apa-apa je lah sepanjang sesi ni dijalankan. Boleh Encik Kamarul? Boleh. Okey. Kemudian macam biasa dalam sesi kaunseling kita ada kod etika kerahsiaan. Macam yang tadi Encik Kamarul beritahu lah, kita segala yang Encik Kamarul kongsikan akan kekal rahsia, takkan keluar daripada bilik ni lah, kecuali kalau datang kemudaratan kepada Encik Kamarul sebagai klien, saya sebagai kaunselor dan pihak ketiga lah. Saya akan maklumkan kepada pihak yang berkenaan, tapi dengan pengetahuan Encik Kamarul dulu. Saya akan beritahu Encik Kamarul dululah, baru saya beritahu pihak yang berkenaan, macam pihak polis atau pihak keluarga. Okey, setakat ni Encik Kamarul faham? Ya, faham. Faham. Jadi ada apa-apa soalan ke daripada Encik Kamarul? Setakat ni tak ada lagi. Okey, jadi tak ada apa-apa soalan. Jadi sebelum kita mulakan sesi, saya nak tanya sedikit lah mengenai apa yang boleh Encik Kamarul kongsikan ke dengan saya, apa yang terjadi pada minggu lepas, atau mungkin Encik Kamarul nak kongsikan aktiviti yang dilakukan pada minggu lepas? Minggu lepas lebih kurang sama macam minggu-minggu yang sebelumnya tu. Saya busykan diri dengan cukan apa, luangkan masa dengan family. Itulah yang saya buat. Okey, nampaklah Encik Kamarul masih lagi menjalani proses atau menjalani cara yang yang Encik Kamarul yang bincangkan pada sesi yang lalu lah. Masih lagi melakukan hal-hal yang sama pada minggu yang lepas lah. Ya, betul. Okey, faham. Okey, jadi nampaklah aktiviti minggu lepas Encik Kamarul seperti bersukan lah. Macam minggu lepas ke seperti berjoging, bersenam, betul ke? Betul. Betul. Okey, jadi sebagaimana yang Encik Kamarul tahu, ni merupakan sesi penamatan kita, iaitu sesi habislah, lepas ni dah tak ada apa-apa sesi. Tapi kalau Encik Kamarul nak macam ada apa-apa lagi nak kongsi, permasalahan isu lain yang untuk dikongsikan dengan saya sentiasa terbuka untuk Encik Kamarul lah. Boleh datang berjumpa saya lah. Ada nombor telefon saya kan? Ada. Ada. Okey, boleh kontak saya je lah melalui WhatsApp atau panggilan telefon. Jadi maksudnya lepas daripada sesi yang kita yang kali ni, kalau macam saya ada apa-apa masalah atau ada yang nak dikongsikan, saya boleh
Maksudnya boleh cari Cik Aini lah. Boleh. Saya pun sebagai masih lagi kaunselor pelatih, masih lagi mencari perlukan klien lah untuk collect jam hours. Okay. So, saya punya keterbukaan tu sedia menerima klien. Boleh Encik Kamarul, semestinya boleh. Okay. Jadi untuk sesi penamatan ni mungkin Encik Kamarul boleh rumuskan sedikit apa yang kita bincangkan pada sesi pertama, kedua, ketiga hingga keempat. Boleh Encik Kamarul kongsikan yang Encik Kamarul ingatkan lah. Yang ingat. Yang saya ingat lah pada sesi yang pertama tu sesi mana saya perkenalkan diri saya, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan. Yang sesi kedua pula yang saya ingat, saya berkongsi mengenai faktor-faktor atau punca yang menyebabkan saya terpengaruh, terlibat dengan aktiviti merokok ya. Sesi yang ketiga pula yang saya ingat, saya kongsikan cadangan atau cara-cara saya untuk mengatasi ketagihan merokok tu. Yang sesi keempat pula saya yang saya ingat Cik Aini follow up apa yang jadi pada diri saya lepas saya buat 4 cara yang saya cadangkan tu. Betul lah macam Encik Kamarul kongsikan sebentar tadi, yang dapat kita rumuskan, simpulkan daripada sesi pertama hingga keempat lah. Memang betul lah. Dan macam yang Encik Kamarul katakan tadi, untuk sesi yang pertama Encik Kamarul ada berkongsi dengan saya mengenai sedikit latar belakang mengenai diri Encik Kamarul, iaitu Encik Kamarul sekarang bekerja sebagai courier antarbarang dekat Best Express. Dan Encik Kamarul berkongsi sedikit mengenai latar belakang pendidikan Encik Kamarul, dan Encik Kamarul juga berkongsi Encik Kamarul ni asalnya daripada Pontian Johor. Dan yang ketiga mengenai ahli keluarga Encik Kamarul lah, iaitu Encik Kamarul merupakan anak ketiga daripada 6 orang adik-beradik. Betul ke? Ya, betul. Betul. Okey. Sama juga untuk sesi kedua, dan betul juga yang sebentar tadi Encik Kamarul kongsikan, iaitu Encik Kamarul berkongsi mengenai faktor punca bagaimana Encik Kamarul terlibat dalam masalah rokok ni lah. Macam Encik Kamarul ceritakan, kongsikan dengan saya pada sesi kedua, Encik Kamarul kongsikan lah yang Encik Kamarul ni timbul minat dan rasa ingin mencuba seawal waktu sekolah rendah lah. Betul ke? Betul. Okey, dari situ startnya Encik Kamarul rasa ingin cuba, dan pada waktu sekolah menengah, iaitu pada waktu tingkatan 4, baru Encik Kamarul macam mula daripada pengaruh dan rakan sebaya lah. Macam mula-mula minta daripada rakan, lama-lama Encik Kamarul macam daripada tingkatan 5 dah mampu untuk membeli sekotak rokok. Betul ke? Ya, betul. Jadi sama seperti Encik Kamarul kongsikan lah tadi. Okey, untuk sesi yang ketiga, betul juga yang Encik Kamarul cakap, kita ada membincangkan, dan Encik Kamarul sendiri ada mencadangkan beberapa cara untuk mengurangkan ketagihan merokok lah. Okey, jadi Encik Kamarul ada kongsikan dengan saya, iaitu ada 4 cara lah. 4 cara tersebut, yang pertama ialah Encik Kamarul mencadangkan untuk melakukan aktiviti bersenam seperti berjoging, dan juga berjoging dengan apa kalau tak silap saya? Berjoging dengan bermain badminton. Ya, dan yang kedua ialah Encik Kamarul juga cuba mengelakkan diri atau menjauhkan diri dengan rakan-rakan yang mempunyai yang kuat merokok jugalah. Dan yang ketiga, Encik Kamarul juga mencadangkan, iaitu untuk mengunyah gula-gula getah atau gula-gula lah, untuk mengurangkan rasa untuk merokok. Dan yang keempat, Encik Kamarul juga ada mencadangkan mengenai untuk menyibukkan diri dengan melakukan aktiviti riadah lebih dengan keluarga. Betul ke?
Betul. Okey. Jadi melalui sesi keempat juga Encik Kamaru baru sedar yang Encik Kamaru sebenarnya sudah melakukan satu cara bukan cadangan lagi, dah membuat pun cara, iaitu mengurangkan pengambilan batang rokok. Iaitu dulu mungkin ambil 7 atau 5 batang pada waktu lepas, tapi sekarang dah dapat kurangkan kepada 2 atau 1 batang dalam sehari lah. Betul ke? Ya, betul. Okey. Jadi untuk sesi keempat, betul juga apa yang Cik Kamaru katakan sebentar tadi, iaitu saya membuat follow up lah. Iaitu saya membuat perkembangan mengenai diri Encik Kamarul, macam mana dengan setelah melakukan cara-cara yang Encik Kamarul sendiri cadangkan, Encik Kamarul macam dah rasa berkesan lah dekat diri Encik Kamarul. Kesan-kesan positif tu lebih jelas terpancar lah. Nampak macam bibir dulu kering, sekarang macam dah kurang, pecah, kering. Gigi pun dulu macam ada tombok-tombok hitam, kekuningan, sekarang menjadi macam lebih okey lah, gigi putih. Okey, jadi itu untuk sesi yang keempat lah. Okey, Encik Kamarul, untuk sesi penamatan juga ni, mungkin Encik Kamarul boleh merumuskan secara keseluruhan. Maksudnya kat sini Encik Kamarul boleh tak kongsikan apa yang Encik Kamarul pelajari dapat daripada sesi yang kita jalankan ni? Daripada sesi yang kita jalankan, dah 4 sesi sebelum ni, saya dapat cara-cara, bukan cara-cara lagi lah. Saya dapat kurangkan ketagihan merokok. Maksudnya apa yang saya cadangkan, apa yang saya cuba buat tu agak berkesan lah untuk diri saya. Agak berkesan lah. Mungkin Encik Kamarul nampak kesannya pada diri, macam Encik Kamarul dapat melakukan sesuatu untuk diri ni, kurang ketagihan. Betul. Okey, selain tu juga mungkin Encik Kamarul boleh kongsikan juga apa yang Encik Kamarul boleh dapat pelajari. Mungkin daripada komunikasi antara kita, Encik Kamarul macam dapat berkongsi dengan someone, macam lega sikit masalah tu ke? Apa yang saya dapat daripada saya dapatkan sesi kaunseling ni, kira macam banyak membantu saya untuk atasi masalah merokok ni. Banyak membantu macam dari segi macam mana tu? Dia membantu saya berubah menjadi lagi baik lah daripada sebelum ni, daripada perokok yang tegar. Sampailah sekarang ni saya berjaya kurangkan jumlah yang agak banyak. Maksudnya kat sini membantu Encik Kamarul mungkin dalam segi pengurusan diri. Mungkin sebelum ni Encik Kamarul kurang aktiviti bersenam, kurang melakukan senaman, tapi sekarang dapat membantu Encik Kamarul diri tu lebih cergas lah dengan melakukan aktiviti bersenam. Jadi sekarang macam tak terfikir sangat untuk isap rokok ke apa. Jadi tak langsung saya jalani kehidupan yang sihat lah. Cari hidup sihat. Betul lah, saya setuju sekali dengan Encik Kamarul lah, menjalani gaya hidup sihat. Saya suka perkataan tu. Berdasarkan cadangan-cadangan Encik Kamarul pun saya nampak antara mungkin kita boleh kaitkan, iaitu macam bersenam dengan menyibukkan diri tu, iaitu dengan melakukan aktiviti riadah dengan keluarga tu, merupakan dua cara gaya hidup yang sihat. Kalau Encik Kamarul perasan lah, jadi kat situ kita nampak jugalah kebaikannya apabila Encik Kamarul cuba mengaplikasikan cara-cara tu dalam kehidupan. Betul ke? Ya, betul. Secara tak langsung juga saya dapat rapatkan diri dengan keluarga, dapat luangkan masa dengan keluarga. Jadi benda ni ada sudut positif yang lain lah. Pada sudut positifnya lah, dapat merekatkan diri dan meluangkan masa dengan ahli keluarga lah. Dapat merekatkan diri dengan keluarga. Okey, itu sesuatu yang agak kita nampak agak baik, perkembangan yang positif dalam diri Encik Kamarul. Okey, jadi macam mana pula dengan input-input yang Encik Kamarul dapat maklumat daripada sesi ni? Apa je maklumat yang berguna untuk Encik Kamarul? Maklumat
Saya boleh terangkan sekali lagi? Boleh. Okey, jadi macam Encik Kamarul katakan tadi sebentar tadi, Encik Kamarul dapat meluangkan masa dengan dapat lebih meluangkan masa dengan keluarga, orang-orang yang terdekat lah. Okey, jadi macam mana pula input dengan maklumat? Apa yang Encik Kamarul dapat daripada sesi kita ni, maklumat yang berguna yang Encik Kamarul boleh mengaplikasikan? Dari segi maklumat pula, saya dapat dapat maksudnya cara yang saya cadangkan tu, saya dapat tahu benda tu betul atau tak berguna atau tak untuk diri saya sendiri lah. Betul lah macam Encik Kamarul cakapkan, betul. 4 cara yang Encik Kamarul cadangkan tu adalah melalui Google dan daripada website yang macam diiktiraf lah itu daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, website yang berdasarkan Encik Kamarul kongsikan dengan saya lah tu. Tu satu macam input maklumat yang berguna untuk diri, dan Encik Kamarul tahu cara tu berkesan. Sebab sudah dah diguna pakai dalam diri sendiri. Okey, jadi objektif macam saya selalu amat menekankan objektif dekat setiap sesi yang kita jalankan. Kita kena ingat kembali objektif utama kenapa Encik Kamarul datang ke sini. Ingat tak objektif utama yang kita dah tetapkan? Objektifnya saya nak kurangkan ketagihan terhadap rokok, terhadap merokok ni. Jadi macam mana melalui sesi yang dijalankan ni sampai 4-5 sesi kita ni, adakah berkesan kepada Encik Kamarul? Apa yang saya nampak, perubahan tu agak ketara lah. Maksudnya daripada sesi yang pertama sampai sesi yang kelima ni, saya boleh nampak yang pengambilan rokok tu berkurang mendadak. Nampaklah satu perkembangan yang positif lah bagi Encik Kamarul. Agak ketara lah. Agak positif untuk kesihatan diri. Okey, jadi saya juga boleh buat rumusan lah. Yang apa yang saya nampak pada awal sesi, Encik Kamarul datang dengan macam kurang input, kurang maklumat, betul ke? Ya, betul. Okey, jadi masa sesi keempat, masa sesi ketiga saya dah nampak lah Encik Kamarul macam bersungguh untuk mendapatkan maklumat lah. Nampak untuk dapatkan maklumat, search Google dan buat beberapa aktiviti juga dengan saya, dan saya nampak saya puji usaha atas usaha Encik Kamarul dah cuba untuk melakukan aktiviti mengurangkan ketagihan lah. Itu sesuatu yang positif lah. Dan apa harapan Encik Kamarul untuk pada masa akan datang terhadap diri sendiri? Saya rasa benda ni dapat bantu saya berubah menjadi lebih baik lah daripada sebelum ni. Lebih baik dengan sebelum ni lah, membantu. Apa maksud dengan membantu? Maksudnya tindakan apa yang perlu dibuat untuk membantu Encik Kamarul pada masa akan datang? Apa dia tindakannya? Saya perlu teruskan 4 cara yang saya cadangkan tu untuk masa yang akan datang. Saya percaya bila saya teruskan benda ni, akan datang saya akan dapat stop merokok ni. Betul lah. Betul apa yang Encik Kamarul. Harapan Encik Kamarul sesuai sekali dengan objektif kita lah. Saya sangat setuju dengan harapan Encik Kamarul, bahawa jika Encik Kamarul teruskan usaha yang Encik Kamarul dah lakukan sekarang ni dalam waktu yang agak panjang, dalam jangka waktu yang agak panjang, insya-Allah Encik Kamarul dapat menghentikan ketagihan terhadap rokok tu. Jadi sekarang apa yang Encik Kamarul perlu lakukan ialah terus maintainkan, maksudnya kita maintainkan perbuatan 4 cara tu dalam kehidupan Encik Kamarul sampai kurang ketagihan. Boleh ke Encik Kamarul rasa nak buat? Saya rasa saya boleh teruskan 4 cara itu, dan saya rasa akan datang saya akan dapat stop. Dapat stop. Rasa macam cara tu mudah ke, simple untuk diikuti ke, macam mana? Ya, betul. 4 cara tu cara yang agak mudah, simple untuk saya lakukan. Untuk buat semua tu tak memerlukan, maksudnya saya tak perlu susah-susah untuk buat 4 perkara itu lah.
Maksudnya dia macam menjadi rutin harian jugalah, Ya, betul. aktiviti seharian yang boleh dilakukan. Okey, faham. Okey, jadi harapan saya juga dekat Encik Kamaru, semoga Encik Kamaru dapat mengurangkan ketagihan dan sesi kaunseling yang kita jalankan ni selama 5 sesi ni dapat sedikit banyak dapat membantu Encik Kamaru untuk mendapatkan maklumat bagaimana untuk mengatasinya lah. Boleh Encik Kamaru? Ya. Boleh. Okey. Jadi sebelum kita tamatkan sesi kita, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Kamaru kerana sudi menjadi klien saya, bagi saya kaunselor pelatih untuk collect jam hours. Terima kasih banyak Encik Kamaru. Ya, sama-sama. Sama. Saya pun nak ucap terima kasih juga dekat Cik Aini sebab sudi luangkan masa untuk bagi saya kaunseling, untuk bantu saya. Sama juga. Terima kasih banyaklah. Okey. Jadi macam saya cakap tadi pada awal sesi, kalau selepas ni Encik Kamaru nak ada perkara untuk dikongsikan, isu atau permasalahan untuk dikongsikan, Encik Kamaru boleh kontak saya lah. Saya sebagai kaunselor pelatih UPM pun amatlah memerlukan klien untuk collect hours. Boleh Encik Kamaru? Boleh. Boleh. Okey. Jadi terima kasih banyak untuk sesi kita selama 5 sesi ni. Saya minta maaf lah kalau ada tersalah cakap ke, tersalah cakap atau salah tingkah laku ke. Semoga yang baik-baik saja untuk Encik Kamarul saya ucapkan. Terima kasih Encik Kamarul. Saya pun nak ucap terima kasih dan minta maaf kalau saya ada tersalah cakap atau terkasar bahasa dengan Cik Aini. Okey. Saya rasa sampai sini saja sesi kita pada kali ini. Terima kasih Encik Kamarul.